Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harap anak-anak murid cikgu telah pun bersedia untuk mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4, Unit 23. Tajuknya pada hari ini iaitu Tuah Musim Kemarau. Ini merupakan pemandangan biasa di kawasan sawah padi ataupun dipanggil bendang, khususnya di negeri Jelapang Padi iaitu di negeri Kedah. Para pesawah khususnya mengambil kesempatan selepas sahaja selesai menuai, sementara nak menyemai benih-benih baru, mereka akan mengambil peluang mencari rezeki dengan menangkap ikan, khususnya ikan darat seperti ikan haruan, ikan sepat, ikan keli untuk dijual sebagai sumber pendapatan sampingan. Pada hari ini, objektif yang ingin dicapai, cikgu mengharapkan anak-anak murid cikgu boleh menghasilkan draft dan menulis karangan berpandukan kerangka dan gambar. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran menulis. Kita akan menulis karangan bahagian C. Dalam menulis karangan ini, ada 3 perkara penting, iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pada hari ini, pendahuluan telah pun diberi pada kamu. Lihat contoh pendahuluan ini. Encik Faizal tinggal di kampung. Kampungnya kawasan penanaman padi. Selepas musim menuai padi, Encik Faizal berpeluang untuk menambahkan pendapatannya dengan cara menangkap ikan di sawah padi. Ini adalah pendahuluan yang telah pun lengkap. Dalam menulis karangan bahagian C khususnya, markah penuh 25. Bagaimana kita nak mendapat A ni mesti 20 ke atas. 22/25 contohnya. Jadi dalam menulis karangan ni, jangan cikgu kata mula je, kamu terus tulis. Itu kurang baik. Yang paling baik, kamu kena buat draft. Draft ni maksudnya isi-isi penting. Apa yang kita nak tulis dalam karangan. Draft isi hari ni diberi pada kamu. Okay, lihat draft yang pertama. Musim kemarau. Kawasan sawah padi menjadi kering, membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal. Giat mencari ikan di sawah padi. Nanti cikgu akan bimbing kamu bagaimana draft isi ni kita nak buat ayat, kemudian jadikan satu perenggan. Draft isi kedua, iaitu menangkap ikan dengan kawan, menggunakan serkap ikan, mendapat pelbagai jenis ikan air tawar, memasukkan ikan ke dalam kolam khas untuk menghilangkan bau lumpur. Ini draft isi kedua. Seterusnya, draft isi ketiga. Menjual ikan di pasar tani. Ramai penggemar ikan air tawar. Menjadi tumpuan orang ramai. Harga yang berpatutan. Manakala, draft isi yang keempat. Menghasilkan ikan kering dan ikan pekasam. Dibantu oleh isterinya. Mendapat sambutan menggalakkan. Semakin popular. Untuk kali ini juga, penutup yang lengkap telah diberi pada kamu. Tengok contoh menulis ayat penutup. Ataupun dipanggil perenggan penutup. Encik Faizal bersyukur kerana hasil usahanya itu dapat menyara kehidupannya sekeluarga. Bagi Encik Faizal, inilah tuah musim kemarau. Untuk penutup, cukup 2 ayat. Sekarang kita akan membuat ayat yang lengkap, kemudian kita akan sambungkan jadi perenggan. Untuk pengetahuan kamu, dalam satu perenggan ni cukup 3 ayat ataupun 4 ayat. Jangan panjang sampai 5-6 ayat dalam satu perenggan. Nanti jadi berjela-jela. Ataupun jangan terlampau ringkas. Hanya 1 ayat saja. 1 ayat tak boleh jadi perenggan. Paling tidak, perenggan ni 2 ayat. Kalau boleh, perenggan pendahuluan 2 ayat, perenggan penutup 2 ayat. Kalau setiap perenggan isi ni 3 ayat, 3 ayat ataupun paling banyak 4. Okey, tengok contoh. Berdasarkan pernyataan yang pertama tadi, draft isi pertama tadi. Musim kemarau, kawasan sawah padi menjadi kering, membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal, giat mencari ikan di sawah padi. Jadi berdasarkan draft ini kita buat ayat. Okey, tengok. Contoh, setiap kali musim kemarau melanda, pasti banyak kawasan sawah padi akan menjadi kering. Itu ayat pertama. Keadaan ini membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal. Hasil lumayan, hasil banyak. Ayat kedua, ayat ketiga, pada masa inilah beliau giat mencari ikan di sawah-sawah padi. Cukup 3 ayat, ini kita panggil perenggan. Pendahuluan dah ada,
perenggan kedua. Sekarang kita nak buat perenggan ketiga berdasarkan draft yang berikutnya. Menangkap ikan dengan kawan, menggunakan serkap ikan, mendapat pelbagai jenis ikan air tawar, memasukkan ikan ke dalam kolam khas untuk menghilangkan bau lumpur. Berdasarkan draft isi kedua ni, kita jadikannya perenggan. Encik Faizal bersama-sama rakannya menangkap ikan menggunakan serkap ikan. Nama alat tu serkap ikan. Pelbagai jenis ikan yang diperolehi. Pelbagai tu banyak tadi, ikan sepat, ikan haruan, ikan keli. Ikan-ikan yang diperolehi dibawa pulang ke rumah. Ikan-ikan dimasukkan ke dalam kolam khas untuk menghilangkan bau lumpur. Lumpur ni bau busuk. Masukkan dalam kolam, sekurang-kurangnya bau lumpur tu akan berkurangan. Ini dah jadi perenggan ketiga. Sekarang kita lihat balik semula draft isi ketiga. Menjual ikan di pasar tani, ramai penggemar ikan air tawar, menjadi tumpuan orang ramai, harga berpatutan. Berdasarkan draft isi ketiga ni, kita buat ayat yang lengkap, kemudian jadikan perenggan yang keempat. Encik Faizal menjual ikan-ikan tersebut di pasar tani. Tempat pasar tani orang pergi. Dia ada pasar malam, pasar pagi, pasar tani. Ramai penggemar ikan air tawar membeli ikan yang dijual. Maksudnya ramai penggemar ni memang ada. Khususnya orang-orang yang umur 50 tahun ke atas. Memang menggemari. Mungkin kanak-kanak tak suka. Tapi cuba makan ikan. Sedap ni. Gerainya menjadi tumpuan orang ramai. Encik Faizal menjual ikan dengan harga yang berpatutan. Tengok 4 ayat juga. Jadi, bila menjual dengan harga yang berpatutan, dah pastilah ramai pembeli akan datang. Jangan jual mahal sangat. Okay. Draft isi yang keempat. Kita buat macam mana nak buat ayat, tengok dulu draft dia. Menghasilkan ikan kering dan ikan pekasam dibantu oleh isterinya, mendapat sambutan menggalakkan, semakin popular. Kita buat ayat lengkap. Ambil nama Encik Faizal balik semula. Encik Faizal juga menghasilkan ikan kering dan ikan pekasam. Tadi dia jual kat pasar tani, ikan segar. Kemudian dia buat ikan kering, dia buat ikan pekasam. Jadi ada banyak pilihan. Ada orang nak ikan pekasam, ada orang yang nak ikan kering. Jadi dia pelbagaikan. Proses pembuatan ikan kering dan ikan pekasam dibantu oleh isterinya. Ikan kering dan ikan pekasam yang dibuat oleh Encik Faizal mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Produk jualan Encik Faizal semakin popular. Bila kita menjual dengan harga yang berpatutan, kreatif dan sebagainya, dalam menghasilkan satu produk baru, dah pasti akan mendapat sambutan. Tibalah masa kamu pula untuk menulis ataupun menyiapkan latihan menuliskan karangan. Perenggan pendahuluan telah diberi lengkap, penutup pun telah diberi lengkap. Cikgu dah baca tadi. Yang perlu kamu isi adalah tempat kosong. Kamu boleh menggunakan buku penulisan C untuk membuat latihan ini. Ini cikgu bagi contoh sebagai panduan kepada kamu, contoh karangan yang lengkap. Pendahuluan dan isi telah diberi, isi-isi penting tadi, draft tadi, cikgu dah bimbing kamu buat ayat, kemudian kamu lengkapkan dalam bentuk perenggan. Kalau boleh, jangan tiru bulat-bulat. Nak menjadi murid yang cemerlang, kamu baca buku contoh karangan. Buku-buku contoh karangan ni, baca. Kemudian ambil lagi maklumat daripada internet, baca daripada buku teks, buat latihan dan sebagainya, insya-Allah. Jangan meniru bulat-bulat. Walaupun cikgu bagi jawapan, senang ni, siap je, 5 minit salin jawapan. Itu kita tak belajar sepenuhnya lah. Memang perlu kita belajar sambil meniru. Tetapi kita kena campur idea kita. Ada murid yang bagus, dia baca buku 5 contoh karangan. Buku A, buku B, buku C, buku D, buku E. Jadi dia boleh ambil ke-5 ni, jadikan buku yang ke-6. Hasil dia pula. Dah pasti akan jadi lebih baik. Okay? Sebagai kesimpulannya pada hari ini, kita dah belajar tajuknya Tuah Musim Kemarau. Yang perlu kamu hasil adalah karangan, bahagian C. Menulis karangan berpandukan isi-isi penting yang telah diberi. Kamu boleh lihat gambar tu sebagai panduan. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi. Jangan tangguh, jangan simpan, jangan kumpul semua kerja. Oh, nanti hari Sabtu, hari Ahad nak buat. Tiba-tiba hari Sabtu, Ahad pula kawan ajak main sekarang ni. Jadi, yang penting siap kerja. Dah siap kerja? Mak, ayah, saya dah siap. Boleh saya keluar sebentar? Boleh.
pasti mak ang ayah gembira. Itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Jika kamu rasa apa yang cikgu sampaikan ini bermanfaat, kamu boleh kongsi dengan kawan. Yang belum subscribe, kamu boleh subscribe kita. Boleh jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Baik, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua.